Hai, saya Maira saya Amir. dan kami dari program Pre-Korea. Kami sekarang berada di Sungu Kuang University. Join us, study abroad with UniKL. Baik, kita kembali di sesi Sembang UNI Anyong Korea. Selama 30 minit yang lalu kita dah bersama Encik Afizul dan juga saudara Akif membincangkan tentang program Pre-Korea. Sekarang ni kita nak berdiskusi, bersembang sikit lah dengan seorang rakan kita yang berada di Korea, iaitu saudari Huda. Saudari Huda, dengar ke? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, adik Huda, mungkin adik Huda boleh perkenalkan diri dan bercerita dengan kita pengalaman semasa belajar di UniKL dan juga di Sejong University. Sekarang ni adik Huda di Korea, di Sejong University. Silakan. Ya, betul. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Huda Faizah, pelajar Pre-Korea batch 10. Dekat Korea saya dikenali sebagai KD. Saya merupakan pelajar tahun 1 di Sejong University. Alhamdulillah sekarang dah 6 bulan menetap di Korea. Sebenarnya saya baru je habis final exam semalam. So sekarang ni dah start untuk summer break. Okay. Tak sangka je dah habis satu semester. Tahniah. Terima kasih. Okay, untuk pengalaman belajar di UniKL MIT, sebenarnya Hafizul dengan saudara Naim dah banyak berkongsi apa yang kita akan belajar di UniKL MIT. Jadi saya setuju, jadi saya ringkaskan je. Antara benda yang saya nak tekankan betul, macam saudara Naim cakap, jadual di UniKL friendly untuk student. Ya, betul. Sebab dia sebenarnya pack tau, tapi dalam masa pack tu kita masih lagi ada masa untuk release kita. Jadi dia macam tak terlalu stres. Lepas tu selain daripada tu, antara benda yang saya rasa pergi Korea pun saya tak boleh lupakan adalah makanan dekat Cafe Mawar Bonda. Harga dekat sana sangat, masa saya belajar sana, kita orang duduk dekat hostel bangsa kan, harga pun sangat berpatutan, makanan pun sedap. Maklumlah dekat Korea ni kan kena belajar masak sendiri, cari makanan pun kena sendiri kan. Jadi teringat-ingatlah makanan dekat hostel bangsa tu. Selain daripada apa yang saudari Huda masak dekat rumah dekat sana? Baru-baru ni kita ada raya kan, kami raya dekat Korea, so saya buat open house. First time saya masak ayam masak kicap, sagu gula Melaka. Kebanyakan barangnya kami beli dekat Itaewon. Dekat Itaewon ada satu kedai khas untuk makanan-makanan halal. Kebetulan dekat kawasan Sejong University juga ada satu mart yang menjual makanan halal seperti ayam halal. Sebab ayam halal ni agak susah untuk kita dapatkan dekat Korea. Tapi kalau ayam tu macam Brazilian, ayam Brazil ataupun Hojusan Australia, jadi kita boleh makan sebab mereka memang import ayam yang halal. Itulah antara makanan yang saya masak. Kebanyakannya saya tak pun saya akan cari macam Alchon. Alchon juga ada menyediakan menu halal untuk kita makan. Alchon ni dia sediakan bibimbap. So boleh makan bibimbap Korea. Tak apa, tteokbokki. Selain daripada tu, dekat UniKL benda yang saya belajar adalah dapat naik transportation. Sebab masa saya high school, saya tahu KTM je. Saya pada naik KTM je. Saya tak pernah lagi macam naik LRT atau MRT ataupun travel guna LRT dengan MRT. Tapi masa dekat UniKL, kami kena pergi ke universiti, kena naik LRT, daripada LRT Bangsa ke LRT Dangwangi. Jadi daripada situ saya dapat belajar, oh rupanya public transport dekat Malaysia ni bukan ada LRT je, bukan ada KTM je. Ada MRT, ada Rapid KL, lepas tu bukan ada satu jalan je, dah ada line kuning lah, line pink kan. So benda tu sangat bagus sebab boleh praktikkan dekat Korea. Dekat Korea dia punya public transport kalau tengok lagi pening. Warna hijau, ada hijau muda, hijau tua. Lepas tu satu line ada dua jalan kiri kanan. Mula-mula masa seminggu dekat sini tu confused jugalah, selalu jugalah tersesat. Alhamdulillah sekarang macam dah okey-okey juga. Lepas tu tadi moderator ada tanya apa yang menarik dekat kelas Korea selain daripada kita belajar bahasa. So lecturer seperti yang Hafizul bagi tahu, lecturer adalah lecturer Korea, Kim Sam dengan Jumi Sam. Annyeong.
So kami dapat belajar selain daripada bahasa, kita dapat belajar budaya. Macam tadi dah dimentionkan mengenai masakan Korea. Memang sendiri masak, jadi rasa macam wah excited kan. Lepas tu dapat belajar permainan Korea seperti Yunari yang dimention tadi. Selain daripada tu kita ada juga tengok movie, buat report daripada movie. Ataupun dengan lecturer sebenarnya sepanjang kelas, lecturer tak menggunakan bahasa Inggeris. Lecturer menggunakan bahasa Korea. Jadi daripada situ kita dapat develop orang Korea ni bercakap macam mana. Tapi dekat kelas tu lecturer dah slow down dah dia punya kelajuan. Dekat Korea lagi laju. So itu cara yang bagus lah supaya kita dapat slow adapt dengan cara bercakap orang Korea. Dan nasihat saya adalah perkataan yang kita belajar tu kan, cuba praktikkan dengan kawan-kawan kan. Macam masa saya zaman sekolah, zaman dekat UniKL tu pun dengan kawan-kawan kadang-kadang kita bercakap bahasa Korea. Sebab dekat Korea ni, perkataan yang digunakan seharian tidak sama dengan perkataan yang kita belajar. Kadang-kadang dia ada macam kita cakap lah bahasa pasar kan. Melayu pun belajar lain, bahasa pasar lain situ. Jadi Baik, adik Huda, saya nak tanya sebagai seorang pelajar yang belajar di negara asing, apa pengalaman menarik belajar di samping orang yang bukan warga negara kita? pengalaman yang menarik. Okay, sekarang saya berada di Korea, sebuah negara yang kita katakan dia ada satu culture, nama culture dia Pali. Sangat berbeza dengan Malaysia. Ini adalah satu perkara yang memang kalau kita tengok pun sangat berbeza. Macam kat Malaysia ni kita jadi macam cool, lek-lek lu. Tapi kat Korea berjalan pun laju betul dong, berjalan laju. Semua benda transportation pun laju. Memang teknologi dekat sini memang sangat tip top lah. Saya mengharapkan agar Malaysia pun dapat menjadi sama seperti Korea dari segi dia punya teknologi, dari segi sistem. Lepas tu yang kedua, budaya belajar. Dekat Korea ni, dekat sepanjang perjalanan dia ada kawasan untuk kita berjalan kaki. Jadi kalau pergi mana-mana kan, kita berjalan kaki je. Jalan kaki, tak pun naik bas, tak pun naik subway. 3 benda tu je. Jalan kaki pun 30-40 minit tu pun merasa macam normal je. Sebab kawasan dia luas, pemandangan pun cantik. Lepas tu kita ada orang Korea pun semua berjalan dari segi umur, tak kisahlah tua muda semua kita akan nampak di pejalan kaki. Jadi budaya belajar diorang, mereka sangat kompetitif. Kalau kita pergi kafe kan, macam kalau kita pergi Starbucks ke, macam kat sini banyak kafe. Ada 2 jenis kafe. Kafe memang khas untuk study dengan kafe biasa. Punyalah orang Korea ni sangat suka belajar, jadi mereka sediakan kafe yang khas untuk study. So kafe study ni, diorang bayar untuk jam supaya mereka gunakan untuk kawasan yang study yang lebih selesa lah. Jadi sepanjang contohlah 5 jam saya beli kan. So sepanjang 5 jam tu saya akan fokus study. Lepas tu adalah dia sediakan ruang untuk buat kopi. Kalau macam kafe biasa pun kita boleh je masuk macam tu. Kalau kita masuk pun kita akan nampak orang belajar. Kiri kanan orang belajar. Macam nak makan biasa-biasa pun kita rasa macam khusyuk ni dia orang belajar kan. Kita pun rasa macam tercabar nak belajar. Memang lagi-lagi kalau waktu exam memang penuh kafe. Library pun jangan cakap. Kena book. Nak duduk kat library tu kena book. Tak boleh masuk terus ada tempat kosong. Tak boleh. Tu saya rasa pengalaman yang memang sangat culture shock lah yang saya dapat. Selain daripada tu, macam tadi ada tanya, ada minta untuk ceritakan macam mana pengalaman daripada mula datang kan. So masa kami datang, kami kena kuarantin dekat rumah sendiri. Tapi berkat pertolongan senior-senior kat sini, kita ada Persatuan Pelajar Malaysia Korea. Jadi mereka yang banyak membantu kami untuk dari segi keperluan. Macam daripada seminggu kuarantin tu kita tak boleh keluar. Kalau sekarang, kalau adik-adik pergi ke Korea mungkin dah tak ada kuarantin. Tapi masa saya datang kuarantin tu kira kuarantin yang tak ketat. Sebab kan tahun pre-Korea batch 10 ada dalam 3 kali fly. Jadi masa pertama kali fly, dia orang siap kena download satu apps. Apps tu boleh detect kita kat mana. Kalau keluar rumah nanti apps tu akan beritahu, oh orang ni keluar rumah, dia tak fokus kuarantin. Tapi masa saya kuarantin tu, apps tu dah tak ada. Dia macam dah elok sikit. Jadi sini yang banyak bagi sediakan keperluan, makanan, selimut semua sebab tak boleh keluar untuk mana-mana kan. Jadi kalau senior pun kalau dari segi kalian risau tak cukup, tak ada orang Melayu ke apa, tak payah risau. Sebab sekarang pun pelajar Malaysia yang berada di Korea pun ramai. Kalau macam di Sejong University sendiri, kita ada 23 orang pelajar Malaysia dan kami merupakan first batch untuk pelajar Malaysia yang ambil degree dekat Korea.
kami ada, macam saya ada computer science dan engineering. Lecturer-lecturer kat sini pun sangat baik. Mereka sangat membantu dari segi pembelajaran. Dia akan bertanya kawan, boleh ke, boleh jawab ke. Memang sangat memastikan supaya pelajar Malaysia dapat untuk skor subjek-subjek Korea ni. Lepas tu sistem macam saya sekarang ni masih lagi belajar online. Tapi ada juga beberapa subjek yang dah mula offline. Macam ikut kepada subjek yang kita ambil lah. Jadi untuk online ni, kat Korea ni dia ada sistem yang agak berbeza, iaitu website. Setiap universiti dia akan ada website dia. Website universiti macam UniKL kan ada website UniKL kan. So kat Korea pun dia ada website, cuma yang berbezanya adalah online kelas kat sini. Dia akan bagi video. Jadi video tu kita kena tengok dalam waktu-waktu yang tertentu. Contohnya minggu pertama kita ada subjek, macam saya ambil contoh dalam media culture. Jadi dia akan sediakan video, okey, dalam masa seminggu kena tengok video ni. Kalau kita tengok, dia akan tanda, oh pelajar ni hadir. Kalau kita tak tengok video tu dalam masa yang ditetapkan, dia akan kira sebagai kita tidak hadir. Dia memang sistem tu terus update. Kita ni tengok ke tak tengok. Kalau tak tengok, terus kosong kita punya kehadiran. Jadi benda-benda macam ni penting lah, walaupun kita nampak macam oh tengok dalam waktu-waktu tertentu je. Tapi kadang-kadang kita mungkin bila kita ambil enteng macam tu, kita kadang-kadang terlepas. Jadi kena take note lah, okay video ni dah tengok daripada bila sebab dia ada masa-masa dia kan. Lepas tu next week dia akan update macam tu lah. Lepas tu Baik, dari Huda, menarik sekali perkongsian, tapi kita pun masa tak banyak ya. Kalau boleh nak sembang sampai sejam dengan adik Huda ni. Okey, mungkin adik Huda boleh ringkaskan di sini apa adik Huda boleh katakan kepada kita. Sepatah dua kata mungkin nasihat kepada adik-adik di luar sana lepas SPM. Silakan Huda. Okay, last untuk saya rasa benda yang paling penting adalah macam kalau sekarang ni nak apply untuk YTP Korea kan. Ada yang kata requirement untuk apply tu macam kurang, tak bercuba je. Rezeki tu Allah yang tentukan. Mana tahu ada rezeki dapat pergi, jangan risau, cuba je. And then untuk buat adik-adik yang dah ambil, sebab kan kita ada belajar topik kan, dah ambil exam, result topik yang pertama tidak memuaskan, tak apa. Shimi lagi, cuba fokus untuk result topik yang kedua. Result topik yang pertama tu, dia sebab kita dapat tengok lah macam mana hasil kita. So untuk yang kedua dia buat lebih baik daripada yang pertama tu. Tak payah fikir dah topik yang pertama tu. Fokus untuk universiti. Lepas tu kalau kalian ada soalan ke nak tanya-tanya kepada senior, just tanya je. Boleh slide DM. Kalau macam ID saya, KD Loka. Boleh je kalau nak tanya apa-apa soalan. Kalau tak saya pun, senior-senior lain pun mereka sangat friendly dan akan jawab je apa-apa inquiries yang kalian nak tahu. Lepas tu buat adik-adik lepas SPM, good luck untuk pilih universiti. Jangan takut, cuba je. Jangan rasa macam oh result aku teruk, aku tak nak cuba apa-apa, tak apa. Teruskan je sebab rezeki tu kat mana-mana. Jadi good luck dan all the best to you guys. Saya doakan semoga kalian dapat universiti yang kalian mahu. Baik, terima kasih saudari Huda. Padat sekali perkongsian adik Huda di sana. Saya pegang kata-kata adik Huda, rezeki ada di mana-mana. Kalau rasa-rasa keputusan tu mungkinlah tak cantik pada pandangan adik, apply je sebab rezeki ada di mana-mana, bab kata adik Huda tadi. Baik, sebelum kita menamatkan sesi kita pada hari ini, mungkin juga kita nak dengar sedikit sepatah dua kata adik Akif dulu. Okey, kalau daripada saya, nasihat saya kepada pelajar-pelajar di luar sana yang nak apply, satu je, once kalau dah dapat masuk, insyaAllah kalau dah dapat masuk nanti, jangan tengok belakang dah, teruskan ke depan je. Kalau susah ke apa ke, tempuh je. Sebab yang susah tu yang kita nampak je. Sebenarnya benda tu senang. Cuma kita kena angkat sikit batu-batu depan-depan jalan. InsyaAllah memang sebab jalan tu dah memang ada. Cuma kita kena percaya yang kita boleh buat dan kita kena be strong during the hard times. Itu je lah. Saya suka metafora adik Akif. Okay, kita pick up batu-batu, kita terus jalan. Itu kata-kata adik Akif. Macam mana pula dengan Encik Fizul? Okay, so macam Huda cakap tadi, saya pun nak highlight juga. Kalau macam let's say para pelajar betul-betul berminat nak belajar ke Korea, tapi dari segi result tu, mungkin result SPM kali ni tak berapa cantik lah, tak berapa bantu. Pertama kali saya boleh nasihatkan supaya mohon saja pegawai YTP. InsyaAllah mana tahu kalau ada rezeki dipanggil,
Untuk tahun ni kita difahamkan akan ada sesi interview. Okay, dah 2 tahun kita tak ada interview, ada sesi interview. So kalau adik-adik dipanggil untuk sesi interview, saya minta adik-adik supaya bersedia untuk sesi interview dan tunjukkan bahawa adik-adik betul-betul berminat nak ke Korea dari segi kebolehan. Kalau boleh praktis bahasa Korea sedikit-sedikit kan, mungkin boleh impresskan panel lah. Itu yang paling penting masa interview. So yang kedua, kalau adik-adik tak berjaya mendapatkan penajaan ke Korea melalui program YTP, so jangan risau. Ada banyak lagi penajaan di luar sana yang boleh adik-adik explore. Okay, yang penting adik-adik daftar dulu dengan kita. Okay, masuk daftar dulu dengan kita. So nanti insyaAllah kita akan guide. Sama ada kita boleh guide adik-adik untuk dapatkan penajaan melalui Korean Government di bawah GKS, Global Korean Scholarship, ataupun kita boleh bantu adik-adik untuk dapatkan dari segi bantuan lah, dari segi scholarship ataupun sponsorship daripada Korean University di sebelah sana. So yang paling penting dekat sana, adik-adik kena tunjuklah minat dan juga adik-adik kena usaha lah, especially untuk improve your Korean language. Sebab kebanyakan insentif ataupun beasiswa diberikan, kalau dari pihak-pihak Korea, dia akan bergantung 100% kepada adik-adik punya ability dan Korean language. So saya ucapkan tahniah dan insyaAllah jumpa di UniKL. Okay, baik, itu dia nasihat daripada Encik Hafizul, HOS kita for Korean Education Center di UniKL MIT. Tunjukkan minat. Kalau andai kata ada temu ramah nanti, tunjukkan minat kepada mereka yang menemu ramah adik supaya mereka nampak yang adik betul-betul berminat untuk program ini. Baik, terima kasih kepada semua ahli panel dari Malaysia dan juga di Korea nun jauh di sana kerana sudi berkongsi masa dengan kita untuk share informasi untuk program yang kita tawarkan, iaitu program Pre-Korea YTP di UniKL MIT. Sebelum kita menamatkan siaran kita pada hari ini, kita ada sedikit bingkisan khas video daripada saudari Huda berkenaan dengan kehidupan mereka. Kita akan saksikan video ini sebentar lagi, sehingga kita berjumpa lagi di kesempatan masa yang lain. Assalamualaikum dan terima kasih. Kamsahamnida. Okey, sementara ada teknikal di kat belakang sana tu, kita nak tunggu video dipaparkan. Kita nak promote jugalah. Kita ada di Instagram, boleh follow kita punya Instagram UniKL MIT dan juga Facebook. Kalau untuk program Korea, kita ada satu Facebook khas untuk program Korea. Kalau type kat situ UniKL K-Pro, type UniKL K-Pro, Korean Program at UniKL. So kalau masuk ke dalam kita punya Facebook tu, kita boleh tengok banyak video-video dan banyak gambar-gambar yang kita upload tentang kehidupan pelajar kita dekat hostel, ataupun kalau ada contoh segi opportunity scholarship yang ditawarkan semua, kita naikkan di kita punya Facebook kita. Okay. Itu untuk Facebook rasmi kita lah. Kalau untuk Facebook personal, saya tak ada. Saya tak minat. Baik, sebelum saya lupa, saya nak tekankan di sini sekali lagi, kita masih buka permohonan untuk program YTP MARA. Dan anda boleh ke laman sesawang www.mara.gov.my. Permohonan masih dibuka dan akan ditutup pada atau sebelum 27 hari bulan Jun, hari Isnin hadapan. Baik. So kalau tiada apa-apa lagi, kita akan tamatkan sesi sembang kita. Annyeonghaseyo Korea. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Those rainbows in my... Hai, saya Maira. Saya Amir. Dan kami dari program Pre-Korea. Kami sekarang berada di Sungguh-Kuang University. Join us, study abroad with UniKL. Hai, saya Firdaus. Saya Adam. Saya Dia. Kami pelajar Pre-Korea di Kongkong University. Sekali kami di Study Abroad with UniKL.